Okay, perkongsian saya semalam, kalau tuan-tuan perempuan tengok di Facebook page hartanah anda ni, scroll balik apa yang saya dah kongsikan semalam tu berkenaan dengan masih ada segelintir daripada kita yang beroperasi sebagai perunding hartanah ataupun ejen hartanah secara haram. Okey, secara haram ni simple je. Kita nak jadi perunding hartanah ni, pertamanya kita kena ada rentek, kena ada rentek dan perlu berdaftar dengan lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta. Okey, so tuan-tuan perempuan lah, saya tak boleh sebab saya adalah seorang peguam. Jadi saya ingin mengingatkan lah tuan-tuan perempuan yang masih lagi beroperasi sebagai ejen so-called lah, so-called within inverted comma tu, sebagai ejen hartanah, tapi masih lagi belum mempunyai rentek. Jadi saya ingatkan tuan-tuan perempuan semua perlu memastikan yang tuan-tuan perempuan dah ambil rentek dan dah comply dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta. Okey. Saya nampak Puan Ada Hamdan. Selamat pagi Puan Ada. Okay. Nampak Encik Muhammad Naim kat situ. Tuan Naim, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang dah join ni, tolong tekan button share, tarik lagi kawan-kawan kita yang kat luar sana tu, supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang boleh join bersama kita pada pagi ni lah. Okay, so sambung balik apa yang saya ingin kongsikan tadi. So nak jadi perunding hartanah ni sebenarnya tak susah. Kita tak susah. Kita nak jadi yang sah ni sebenarnya satu langkah, bukan satu lah, dua langkah yang kita perlu ambil. Yang pertama adalah kita, bagi anda yang berminat untuk menjadi seorang perunding hartanah berdaftar yang ada lesen yang sah bersama lembaga penilai pentaksir dan ejen harta tanah, anda hanya perlu masuk ataupun anda hanya perlu menyertai satu kursus yang dipanggil sebagai Negotiator Certification Course ataupun NCC. So NCC ni dianjurkan oleh banyak pihak sebenarnya. Antaranya adalah MIEA, Malaysian Institute of Estate Agent. Ada juga dianjurkan oleh Persatuan Perunding Hartanah Muslim, PEHAM. Ada juga yang dianjurkan oleh MIPFM. Ada yang dianjurkan oleh akademi-akademi tertentu. Yang penting bila kita nak attend NCC tu, kita kena pastikan bahawa NCC tu mempunyai tauliah. Mempunyai tauliah dan telah pun ditauliahkan oleh lembaga sendiri, lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta. Saya juga merupakan salah seorang speaker dalam NCC. Dah banyak kali dah sebenarnya kita menjalankan NCC, dan antara NCC yang telah pun saya organize adalah bersama dengan MIPFM dan juga bersama dengan PEHAM. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni saya plan lepas raya nanti saya pun akan anjurkan NCC, dan saya nak jemputlah tuan-tuan perempuan siapa yang masih lagi belum mempunyai rentek, yang masih lagi belum berdaftar dengan lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta, untuk tuan-tuan perempuan hadir ke kursus NCC yang bakal dianjurkan oleh hartanah anda tak lama lagi lah, insyaAllah lepas raya nanti. Jadi sepanjang bulan puasa ni, kalau misal kata tuan-tuan perempuan tak sabar nak cepat-cepat nak hadir NCC ni, saya percaya ada je agensi yang menjalankan kursus NCC tersebut untuk tuan-tuan perempuan hadirilah. So itu boleh cek dalam website MIEA, dalam website PEHAM dan sebagainya. Jadi saya syorkan tuan-tuan perempuan nak jadi yang sah ni, kita kena pastikan bahawa kita dah berdaftar, kita dah menjalankan amalan sebagai seorang perunding hartanah yang sah berserta dengan rentek lah. Kita kena dapatkan Real Estate Negotiator Tag, yang bila dah ada rentek itu barulah kita rasa selamat, rasa secure. Bila kita nak turun ke lapangan, kita nak jual ataupun nak dapatkan listing daripada owner dan sebagainya, jadi kita rasa lebih selesa, lebih secure lah dekat situ kan. So tak adalah rasa takut-takut, tak adalah rasa risau, manalah tahu tiba-tiba kena nasib tak baik, terpaksa pula kita bersoal jawab dengan lembaga nanti kan. Kalau misal kata kita berurusan dengan orang yang tahu, orang yang dah didedahkan dengan
kepentingan, keperluan berurusan dengan perunding hartanah berdaftar tu, tiba-tiba dia tanya pula kita, tuan ni sebagai ejen hartanah ada rentek tak? Kan kita pun terkial-kial tak boleh jawab, alamak rentek tak ada lagi, macam mana ni kan. So itu menjadi satu permasalahan lah. Okay. Dan dalam masa yang sama nak mengelakkan kita daripada kena tindakan undang-undang. So jangan main-main. Mereka yang tak ada lesen, yang berurusan sebagai seorang perunding hartanah ataupun broker haram ni, yang tidak ada rentek ni, jangan main-main sebab kebarangkalian untuk kita diambil tindakan tu memang ada. Okay, kalau misal kata dilaporkan perihal kita melakukan transaksi jual beli hartanah tanpa lesen yang sah, kita boleh masuk ke dalam. Kalau didakwa di mahkamah tu nanti just imagine macam yang saya dah war-warkan semalam, dalam apa tu newspaper cutting tu, ejen hartanah haram diserbu, kena serbu pula tu kan. So bila serbu masuk surat khabar, masuk berita, malu mana nak letak muka kan. So janganlah anggap benda tu sebagai satu perkara yang remeh, dan sebab kita belum terkena. Kalau dah terkena nanti makan tak habis lah tuan-tuan puan, duduk kat dalam tu kan. 300,000 dia punya denda, bukannya sikit-sikit. So boleh kena penjara lagi kan. So itu yang saya syorkan tuan-tuan puan, jadilah perunding hartanah yang sah. Untuk cubitan pagi kita pada pagi ni, saya nak mengingatkan, ini sebagai satu peringatan mesra lah kepada siapa yang masih lagi beroperasi sebagai seorang broker haram, yang masih lagi belum mempunyai rentek, yang masih belum lagi mendaftarkan diri anda sebagai seorang REN ataupun real estate negotiator dengan lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta. Sila daftarkan diri anda segera. Nak dapatkan rentek itu tak susah mana pun. Pastikan yang anda telah mengikuti NCC, kursus orang kata apa, perunding hartanah yang dianjurkan, yang mendapat tauliah oleh lembaga penilai pentaksir dan ejen hartanah. Dan pastikan anda berdaftar dengan mana-mana agensi yang boleh memberikan rentek kepada anda. Ini pun ada juga yang dah mengadu kepada saya, yang dah bertanya kepada saya, coach, saya ni sebenarnya dah attach NCC, saya dah pun masuk NCC, dah dapat pun sijil, dah dapat sijil, tapi masalahnya bila saya nak daftarkan diri saya dengan agensi kata kuota dia tak cukup. Kuota dia tak cukup. Jadi itulah persoalannya sekarang, kenapa nak join agensi yang kuotanya dah cukup? Kenapa anda tak join agensi yang boleh memberikan rentek kepada anda? Banyak je sebenarnya agensi kat luar sana tu yang anda boleh dapatkan rentek secara terus tanpa memerlukan anda nak kena beratur, nak cukupkan kuota dan sebagainya. Jadi sure saya, pilihlah agensi hartanah yang boleh terus memberikan rentek kepada anda tanpa perlu anda nak kena queue ke, anda nak kena buktikan sesuatu dulu ke kepada agensi tersebut. Yang penting dapatkan rentek tu dulu dan jadilah yang sah dulu. Barulah kita keluar berurus niaga dengan masyarakat dalam bidang hartanah ni. Sebab itu yang telah digariskan oleh Akta 242, Akta Penilai Pentaksir Ejen Hartanah dan Pengurus Harta. So itu memang dah digariskan di bawah Undang-Undang Malaysia. Dan sure saya dah masuk NCC, dah dapat sijil NCC, teruskan mendaftar dengan mana-mana agensi yang boleh terus memberikan rentek kepada anda. So tak perlu nak buang masa nak masuk agensi yang mungkin tak boleh nak bagi rentek atas alasan kuota dia dah penuh.